Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa balik kita pada episod yang ke-13 surah Al-Fil insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung dengan episod yang ke-13 insya-Allah tuan-tuan. Tak lama sekejap je. Pada pagi ini adalah pagi Jumaat. Apa khabar semua? Pagi Jumaat apa khabar semua? Kalau Terengganu pada pagi ini, hari Jumaat adalah hari Minggu bagi kami. Jadi tuan-tuan semua yang di belah luar, mungkin hari Jumaat ini adalah hari yang bekerja bagi tuan-tuan. Jadi tak apa, hari bekerja pun adalah, kerja itu juga adalah ibadah. Jadi selamat bekerja, buat kerja molek dah. Molek dah. Di sebelum tu saya nak tahu, adakah jelas surah ini? Ataupun tak jelas? Sebab macam saya sebut tadi, pagi ini Terengganu cuti, jadi saya buat live ini adalah live di rumah sahaja. Jadi saya berharap apa yang saya tunjukkan ini jelas kepada tuan-tuan semua. Boleh? Kalau tak jelas, tolong bagi tahu saya insya-Allah. Abang Aman GTR, Assalamualaikum Ustaz dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan selamat datang kepada semua. InsyaAllah kalau suara saya tak jelas, tolong bagi tahu ya. Jadi saya minta jasa baik semua untuk sharekan dulu video ini. Moga dengan cara kita share, dengan cara itu juga kita dapat bagi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Boleh? Tolong sharekan pada, kalau boleh banyak-banyak grup tuan-tuan. Paling kurang pun kalau boleh lah 20 grup tuan-tuan. 20 grup insya-Allah. 20 grup. InsyaAllah tolong untuk sama-sama kita menyebarkan ilmu, sama-sama kita menyebarkan manfaat. Dengan cara itu insya-Allah kita pun dapat menumpang keberkatan ilmu, kita pun dapat saham pahala tuan-tuan, insya-Allah. Itu yang kita nak. Sebab apa? Sebab kita ni tuan-tuan, amalan kita ni tak banyak tuan-tuan. Amalan kita ni sikit je tuan-tuan. Jadi kalaulah kita tak nak tuan-tuan nyebarkan ilmu, jadi rugilah tuan-tuan. Itu yang kita tak nak tu. Rugi. Kita tergolong dalam golongan yang rugi. Jadi jangan risau tuan-tuan, live ini adalah live yang sekejap saja. Saya akan menumpukan mana kesalahan-kesalahan besar yang orang selalu buat dalam Al-Quran, dalam pembacaan surah-surah lazim insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya minta mata-mata yang memandang ini, sama-sama kita sharekan dulu video ini. Moga ramai yang dapat manfaat. InsyaAllah pada pukul 9.30 pagi ini saya akan mulakan dengan surah Al-Fil episod yang ke-13. Surah Al-Fil dah tuan-tuan, episod yang ke-13. Allah maafkan saya. Bergegar sikit jangan risau, jangan berdebar tuan-tuan. Jangan berdebar. Dia biasa tu. Dia shit sikit ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Jadi kalau boleh yang hadir tolong komen dulu. Yang hadir tolong komen dan tolong share insya-Allah. Moga dengan cara itu kita dapat manfaat juga, kita dapat keberkatan ilmu juga insya-Allah. Boleh? Tolong sharekan dulu video ini. Moga dengan cara itu kita boleh keberkatan ilmu, kita dapat saham-saham akhirat. Itu yang kita nak. Saham-saham akhirat itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi insya-Allah jom kita sambung. Tuan-tuan, sebelum tu saya buka dulu alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به النقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتناله به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah, dengan kurnia Allah, dengan rahmat Allah, kita masih ada nikmat dua terbesar dalam diri kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam insya-Allah tuan-tuan. Jadi
pertama sekali lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat jumpa balik tuan-tuan, kita dapat belajar balik tuan-tuan. Sebab apa? Al-Quran ini merupakan mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya mukjizat yang masih kita boleh pegang, masih boleh kita baca, masih boleh kita tengok tuan-tuan. Jadi kita jangan sesekali jadi golongan-golongan yang rugi, yang tidak manfaatkan benda ni, mukjizat ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang kedua saya minta tuan-tuan jom sama-sama kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi hari Jumaat ni tuan-tuan, okey, kita berselawat 7 kali ikut sama-sama dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Abang Aman, suara jelas, alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih Abang Aman, tolong respon. Nani Zack, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang baru datang, selamat datang kepada page Terengganu Mengaji. Moga dengan hadirnya tuan-tuan dapatlah ilmu daripada kami sebarkan ini. Jadi tuan-tuan, kalau tak boleh 100% pun ambil sikit pun tak apa. Tak boleh semua, ambil sikit pun tak apa. Kalau boleh kita balik, kita berhenti live ini, kita bawa balik benda bukan dengan tangan yang kosong, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita mulakan dengan suratul Fatihah. Ingat tuan-tuan, niatkan dalam hati, ikut kata-kata saya ini, niatkan dalam hati, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang soleh, kepada ibu bapa kami, kepada guru-guru kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammad Tirmizi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang. Kak Rahani, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ke belaka semua ni yang hadir ni? Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya minta jika tuan-tuan hadir, paling kurang pun drop komen, tulis komen, tekan like, dan sharekan kalau boleh. Sharekan kalau boleh. Saya tak paksa, tapi kalau boleh share lah. Macam gitu. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi Syahir Muhammad Nur, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, jom kita sambung dengan surah Al-Fil. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-tuan boleh ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang saya masuk kepada ayat yang pertama. Tuan-tuan, tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Tulis di ruangan komen ayat 1. Tulis ruangan komen ayat 1, insya-Allah. Boleh tulis ruangan komen. Tulis ruangan komen ayat yang pertama. Saya baca dulu, perhatikan. Alhamdulillah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi saya baca. Tuan-tuan boleh ikut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Pada ayat pertama ini tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kena jaga? Yang pertama, jagalah huruf yang bersabdu. Banyak kali dah saya pesan. Banyakkan orang baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia orang baca macam tu tuan-tuan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuan-tuan, saya banyak kali dah pesan huruf yang bersabdu ini dia mewakili dua huruf. Tuan-tuan, huruf bersabdu ini dia mewakili dua huruf. Tulis di ruangan komen. Maafkan saya bergegar sikit. Tulis di ruangan komen huruf bersabdu mewakili dua huruf. Tulis di ruangan komen huruf bersabdu mewakili dua huruf. Tulis di ruangan komen huruf bersabdu mewakili dua huruf. Huruf bersabdu mewakili dua huruf. Tuan-tuan boleh perhatikan. Rabbuka. Rabbuka. Jaga huruf sabdu. Yang kedua huruf sad. Tuan-tuan. Huruf sad, jaga dia, jangan baca dengan biasha. Bias. Tak nak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dengan bias, tuan-tuan dah baca dia seakan-akan dengan huruf sin. Tuan-tuan dah baca dia dengan seakan-akan huruf sin. Kalau lah tuan-tuan baca dengan huruf sin, biasha bil fil, itu bunyi dia. Pada ayat ini, huruf apa? Huruf sin ke huruf sad? Huruf sad, Ustaz. Ya, betul. Huruf sad. Bila huruf sad, bagaimana bunyi dia? Biasha. Lidah kita ni terangkat sikit. Biashabil fil. Kalau lah kita sebut huruf sin, lidah kita mendatar je kat tempat biasa. Mendatar je tuan-tuan. Tapi bila kita sebut sad, lidah kita akan terangkat sikit. Sebab apa? Sebab ada hukum isti'ala pada huruf sad. Jadi lidah kita akan terangkat sikit. Jadi biashabil fil. Biashabil fil. Boleh? Jadi macam tu tuan-tuan. Jaga huruf bersabdu, jaga huruf sad. Jangan tukarkan dia dengan huruf yang lain. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Saya baca ayat yang kedua. Dengar. Alhamdulillah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Saya baca sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey tuan-tuan, sekali lagi saya baca. Tuan-tuan boleh ikut sama-sama dengan saya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Fi tadlil. Tuan-tuan, pada ayat ini yang kena jaga yang pertama adalah pada huruf jim. Pada huruf jim. Kenapa kena jaga pada huruf jim? Sebab pada huruf jim ni dia ada nama kita sebut sebagai, maafkan saya bergegar sikit. Okey, tak boleh fokus pada tangan saya. Saya tulis dulu. Dia ada qalqalah sughra. Tuan-tuan, dia ada qalqalah sughra. Pertama, tuan-tuan tulis di orang komen, qalqalah adalah lantunan. Qalqalah adalah lantunan. Tulis di ruangan komen qalqalah. Qalqalah adalah lan apa? Lantunan. Lantunan tuan-tuan. Jadi kat situ kita tahu. Kepada huruf jim tu ada sifat qalqalah. Sifat qalqalah kita kena buat apa? Lantunkan dia. Qalqalah adalah lantunan. Lantunkan macam mana Ustaz? Kan saya tulis tadi dia ada qalqalah, tapi qalqalah apa? Qalqalah sughra. Sughra tu apa? Kecil. Lantunan yang kecil. Yaj'al. Maksudnya kita lantun dan masukkan terus kepada huruf selepasnya. Yaj'al. Bukan kita baca dengan alam yaj'al. Kalau kita berhenti kat situ, dia tak jadi qalqalah sughra dah tuan-tuan. Jadi kalau nak bunyi qalqalah sughra tu, lantun dan masukkan terus kepada huruf yang seterusnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Tuan-tuan, boleh? Tapi pada ayat ini, apa kesalahan paling orang suka buat? Ini. Huruf dad tuan-tuan. Huruf dad adalah kesalahan paling orang suka buat.
Kesalahan apa Ustaz? Tuan-tuan, ingat balik huruf qalqalah yang saya pernah ajar sebelum ini. Saya dapat daripada Ustaz Ashraf Ayub, tuan-tuan. Apa akronim yang kita nak ingat sifat huruf-huruf qalqalah ni? Kota bajuden. Kota bajuden. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ni. Qaf, ta, ba, jim, dal adalah huruf-huruf qalqalah. Ada tak tuan-tuan dengar huruf dot ini adalah huruf qalqalah? Saya ulang sekali lagi. Ada tak tuan-tuan dengar huruf dot ini adalah huruf-huruf qalqalah? Tidak. Sebab apa? Sebab huruf dot bukan sifat qalqalah. Tapi ramai orang akan baca seperti ini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Tadlil. Ramai orang baca huruf dot dengan sifat qalqalah. Sedangkan huruf dot tidak ada sifat qalqalah. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Benda yang sangat penting. Benda yang sangat penting, tuan-tuan. Huruf dot, tulis dengan komen huruf dot tiada sifat qalqalah. Qalqalah itu apa? Lantunan. Tulis dengan komen huruf dot tiada sifat qalqalah. Yakni lantunan. Tulis dalam komen huruf dot tiada sifat qalqalah, yakni lantuna. Lantunan ustaz ni. Huruf N mana ustaz? Lantunan. Boleh tulis dalam komen huruf dot tiada sifat qalqalah, yakni lantunan. Saya ulang sekali lagi, huruf dot tiada sifat qalqalah, yakni lantunan. Tulis dalam komen tuan-tuan, huruf dot tiada sifat qalqalah, yakni lantunan. Tuan-tuan. Boleh? Muhammad Tirmizi, Kota Bajuden. Betul. Kota Bajuden ni adalah akronim untuk huruf-huruf qalqalah. Itam Marzuki, jin ada qalqalah subra. Lantunan yang kecil. Okey, betul. Tapi jim bukan jin. Jin saya risau. Jim lain tuan-tuan. Jim. J-I-M. Jin benda lain. Tak apa, tu salah typo saja tu. Okey tuan-tuan. Okey. Jadi yang kedua, Kak Nani tidak betul. Tidak ada huruf dot dalam sifat qalqalah. Syahid bermakna qalqalah adalah lantunan. Betul. Qalqalah ini adalah lantunan. Muhammad Tirmizi, tot sifat qalqalah lantunan. Dot betul. Silap type je tu. Betul. Dah betulkan bawah tu. Muhammad Farhan, huruf dot tiada sifat qalqalah, yakni lantunan. Betul. Jangan sekali kita baca fi tad. Kita telah menambah sifat pada huruf dot, sedangkan huruf dot tidak ada sifat qalqalah. Kita pergi pada ayat yang ketiga. Tulis di ruang komen ayat yang ketiga. Tulis dengan komen ayat yang ketiga. Tulis dengan komen ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, saya baca. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sekali lagi saya baca. Wa arsala alaihim tayran ababil. Jap tuan-tuan. Kak. Okey, sekejap Sekejap ada orang datang. Sekejap tuan-tuan. Hello. Minta maaf tuan-tuan, ada orang mari jap tadi. Ada orang mari jap. Kita nak tetamu jap Kita nak tetamu jap. Okey tuan-tuan, kita sambung pada ayat yang ketiga. Tulis ruangan komen ayat yang ketiga. Iklan jap. Bukan senang dah iklan tak. Macam TV sekali ada iklan. Tuan-tuan. Ayat yang ketiga, tulis ruangan komen ayat yang ketiga. Saya baca sekali lagi ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Pada ayat yang ketiga ini tak ramai silap sangat tuan-tuan, tapi saya ulang sekali lagi. Jaga-jaga huruf ain. Jaga-jaga huruf ain. Huruf ain ni tuan-tuan, ramai orang tertukar dengan huruf hamzah. Ramai orang tertukar dengan huruf hamzah. Ramai orang baca dengan wa arsala alaihim. Ramai orang bila mana baca secara laju, dia akan baca dengan huruf hamzah. Wa ar.
Wa arsala alaihim. Alaihim. Silap terus. Dia dah baca dengan huruf hamzah. Sedangkan pada ayat itu adalah huruf ain. Wa arsala alaihim. 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 Jaga-jaga tuan-tuan. Huruf ain jangan baca dengan huruf hamzah. Tulis di ruangan komen huruf ain. Tulis dalam komen jangan baca huruf ain dengan huruf hamzah. Tulis di ruangan komen jangan baca huruf ain dengan huruf hamzah. Tulis di ruangan komen jangan baca huruf ain dengan huruf hamzah. Jaga-jaga tuan-tuan. Dua huruf ini makhraj dia hampir-hampir dekat. Jadi kalau kita tertukar sikit tuan-tuan, kita dah tukar huruf. Sebab itu pentingnya kita belajar, pentingnya kita bertalaki dengan guru. Sebab guru akan perhatikan bacaan kita macam mana. Sebab tuan-tuan, kalaulah kita silap tuan-tuan, silap tertukar huruf ini boleh mengubah makna. Saya ulang sekali lagi. Silap tertukar huruf boleh mengubah makna ayat tuan-tuan. Jadi mengubah makna ayat itu adakah berdosa? Berdosa. Berdosa tuan-tuan. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan, jangan baca huruf ain dengan huruf hamzah. Terima kasih. Muhammad Farhan, jangan baca huruf ain dengan huruf hamzah. Benar sekali. Nara Mazin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Selamat datang. Jadi tuan-tuan, selamat datang. Kita sudah berada pada ayat yang ketiga. Jom kita sambung pada ayat yang keempat. Jom saya sambung dengan ayat yang keempat. Ayat keempat, jom saya baca dulu tuan-tuan. Dengar ayat yang keempat. Tulis ruangan komen ayat yang keempat. Muhammad Tirmizi Osman, huruf ain tak baca dengan huruf hamzah. Huruf ain tidak baca dengan huruf hamzah. Ita Marzuki, huruf ain jangan baca dengan huruf hamzah. Benar. Nani Zaid, jangan baca huruf ain dan huruf hamzah dengan huruf hamzah. Betul. Jangan sekali kita baca tuan-tuan. Sebab benda tu boleh mengubah makna ayat sendiri. Ramai orang tertukar benda tu tuan-tuan. Boleh? Kita sambung dengan ayat yang keempat. Tulis ruangan komen ayat yang keempat. Tulis di ruangan komen ayat yang keempat. Saya baca. A'udzubillah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Saya baca sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Saya baca sekali lagi tuan-tuan, ikut sama-sama dengan saya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tuan-tuan, pada ayat ini ramai mana tempat orang selalu salah tuan-tuan? Orang selalu salah pada ni sini. Bihi. Ramai orang baca macam ni tuan-tuan. Dengar ramai orang baca macam ni. Tarmihim bijaratin min sijil. Dia baca dengan apa tuan-tuan? Dia baca dengan huruf ha simpul. Dia baca dengan huruf ha simpul. Tuan-tuan, ubah huruf boleh ubah makna. Ubah huruf boleh ubah makna. Saya dah pesan banyak kali supaya kita jangan ulang kesalahan ini tuan-tuan. Jangan sesekali baca huruf ha pedas dengan ha simpul. Jangan sesekali. Tulis di ruangan komen. Jangan baca Allahumma salli Muhammad gegar. Jangan baca huruf ha pedas. Ha pedas macam mana? Yang kat dalam Quran tu, bentuk macam jim tu. Ha pedas dengan apa tuan-tuan? Dengan ha simpul. Ha simpul macam mana tuan-tuan? Saya ada tulis atas tu. Jangan baca huruf ha pedas dengan ha simpul. Minta maaf tulisan ustaz renyuk-renyuk sikit tuan-tuan. Asalkan tak faham deh. Tulis dalam komen jangan baca huruf ha pedas dengan ha simpul. Kalau tuan-tuan nak tahu huruf ha simpul ini makhrajnya dia adalah di kerongkong. Kerongkong level 3. Level 3 tu mana tuan-tuan? Bawah sekali kerongkong. Huruf ha pedas pula kat mana ustaz? Huruf ha pedas juga di kerongkong. Tapi level 2. Maksudnya tengah-tengah kerongkong. Dekat ke tidak? Dekat-dekat tuan-tuan. Sebab itu saya suka tuan-tuan bezakan betul-betul huruf ha pedas dengan ha simpul. Huruf ha simpul bunyi dia agak dalam. Dan ramai orang suka baca dengan ha simpul. Nani Zaid mengubah makna boleh mengubah huruf boleh mengubah makna. Benar sekali. Sebab itu jaga-jaga. Mengubah huruf ni kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan. Sebab kita terbiasa dengan bacaan lalu kita.
bacaan lama kita. Sehingga kita tak sedar mana satu huruf yang benar, mana satu huruf yang salah. Boleh? Jom kita sambung pada yang seterusnya. Jadi saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Ayat yang keempat saya tegur, iaitu adalah pada huruf H pedas ini, jangan baca dengan huruf H simpul. Jangan baca huruf H pedas dengan H simpul. Muhammad Tirmizi Uthman, jangan baca H pedas dengan H simpul. Benar. Ita Marzuki, jangan baca huruf H pedas dengan H simpul. Betul? Rahmat Zain, jangan baca huruf H pedas dengan H simpul. Benar. Nur Maria Yusuf, jangan baca huruf H pedas dengan H simpul. Nani Zack, H pedas di kerongkong. Benar. H pedas di kerongkong, tapi H simpul pun di kerongkong. H simpul pun di kerongkong. Cuma yang membezakan, H simpul di level 3. Level 3 di mana? Mana ustaz level 3 ni? Bawah sekali kerongkong. Bawah sekali kerongkong. Itu H simpul. Tapi H pedas kat mana pula tuan-tuan? Juga di kerongkong, tapi level 2 kerongkong. Level 2 kerongkong. Level 2 kerongkong kat mana tuan-tuan? Level 2 kerongkong adalah di tengah-tengah kerongkong. Adalah di tengah-tengah kerongkong. Level 3 ada, level 2 ada, level 1 ada. Level 1 pun ada. Tuan-tuan, jaga-jaga. Jaga-jaga. Tak apa, saya nak cuba bantu tuan-tuan. Saya nak tulis mana yang boleh kita berbetulkan. Jap saya tulis. Okey tuan-tuan. Ini adalah kerongkong kita. Ini adalah kerongkong kita. Atas sekali kerongkong, level yang pertama, kat situ keluarnya huruf ghain dengan huruf kha. Level kerongkong yang pertama, keluarnya huruf ghain dengan huruf kha. Level yang kedua, keluarnya huruf ha dengan huruf ain. Huruf ha dengan huruf ain. Level yang ketiga adalah keluarnya huruf hamzah dengan huruf ha. Ini level atas sekali kerongkong. Kerongkong bahagian atas sekali. Saya tulis level 1 atas sekali. Level 2 ni kat tengah kerongkong. Level 2 ni kat tengah kerongkong. Level 3 ni akhir kerongkong. Bawah sekali. Akhir kerongkong. Jadi tuan-tuan, saya minta untuk tuan-tuan snap benda ni. Supaya benda ni boleh membantu tuan-tuan. Snapkan dia. Ambil gambar dia supaya tuan-tuan boleh buat rujukan lepas ni. Di mana tempat keluar huruf bagi 4 huruf ini. Level yang pertama keluarnya huruf ghain dengan huruf kha. Yakni level pertama tu atas kerongkong, atas sekali. Level yang kedua yakni tengah kerongkong, keluarnya huruf ha pedas dengan huruf ain. Tengok tu. Dan level ketiga yakni akhir kerongkong, keluarnya huruf hamzah dengan huruf ha simpul. Kalau boleh tuan-tuan snap supaya benda ni boleh jadi rujukan untuk tuan-tuan. Dah? 1, 2, 3, snap. Cing. Hijau. Okey, macam tu tuan-tuan. Jadi insya-Allah jom kita sambung dengan ayat terakhir, ayat yang kelima. Tulis di ruangan komen ayat yang kelima. Tulis di ruangan komen ayat yang kelima. Saya tulis di saya baca ayat yang kelima. Tuan-tuan dengar saya baca. Minta maaf gegar sikit. Okey, bismillah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Saya baca sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tuan-tuan, ayat kelima ni apa yang saya nak suruh tuan-tuan jaga? Yang pertama, macam biasa, jaga huruf sad. Jangan baca faja'alahum ka'as. Ka'as tak nak. Kalau tuan-tuan baca dengan ka'as, ramai orang baca dengan ka'as, dia dah baca dengan huruf sin. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dah ramai orang baca macam ni tuan-tuan. Ramai orang baca macam ni. Sedangkan kat situ huruf sad ka'as. Ka'as. Ka'as bukan ka'as. Ka'as. Itu kalau baca dengan ka'as, yakni dia dah baca dengan huruf sin. Ka'as dah jadi huruf sin. Sepatutnya ka'as. Ka'as fim. Banyak kali dah saya tegur. Bila mana nampak sahaja mim ada sabdu, apa yang kita kena buat? Dengungkan 2 harakat. Sekali lagi saya ulang. Bila mana nampak mim ada sabdu, apa yang kita perlu buat? Dengungkan 2 harakat. Tak perlu susah-susah tuan-tuan. Dengungkan 2 harakat. Dengung macam mana ustaz? Tekan pada makhraj huruf itu 2 harakat.
Maksudnya makhraj huruf mim di mana? Rapat bibir. Rapat je lah bibir. Dua harakat. Rapat bibir. Ka'asfim. Rapat bibir 2 harakat. Jadi sebab apa? Sebab nampak mim ada sabdu. Sebab apa? Sebab nampak mim ada sabdu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja untuk ayat yang kelima. Dan itu sahaja untuk surah Al-Fil. Jadi tuan-tuan, perhatikan di mana yang saya tegur. Perhatikan apa komen semua tu. Supaya pada komen itu sebenarnya ada nota-nota penting. Sebab itu tuan-tuan, bila mana ada nota penting, saya tulis dan minta tuan-tuan pun type di orang komen. Supaya apa? Supaya ramai orang yang baru masuk pun orang boleh tengok, scroll balik komen. Kat situ ada nota-nota penting. Ada nota-nota penting. Kat mana saya tegur, tuan-tuan, itu merupakan antara kesalahan-kesalahan besar orang bila mana orang baca Quran. Jadi tuan-tuan, bila mana saya sebut kesalahan besar, ini sebenarnya dia adalah melibatkan pertukaran makna. Bila mana saya sebut kesalahan besar, maknanya dia ada melibatkan pertukaran makna. Jadi itu yang menjadikan dosa kepada orang yang membaca bila mana dia mengubah makna. Tak sengaja ustaz, tak sengaja itulah tuan-tuan, tak sengaja memang tak sengaja, tapi memang Al-Quran ini wajib dibaca dengan tajwid. Jadi tuan-tuan, kita kena belajar Al-Quran. Kita kena belajar Al-Quran. Antara inisiatif yang kami buat, inilah dia untuk tuan-tuan belajar Al-Quran. Dan bukan itu sahaja, saya juga mengajak tuan-tuan untuk mengajak orang lain. Saya mengajak tuan-tuan untuk tuan-tuan mengajak orang lain untuk sama-sama belajar Al-Quran macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan telah golongan yang telah dipilih oleh Allah. Jadi kita ajak ramai lagi supaya ramai lagi tuan-tuan. Ramai lagi yang jadi golongan. Golongan apa? Golongan yang dekat dengan Allah. Golongan yang belajar Al-Quran. Golongan yang menghayati surat cinta daripada Allah ini. Jadi tuan-tuan, InsyaAllah esok kita akan sambung dengan surah Li'ila fi Quraisy, episod yang ke-14. Adakah tuan-tuan bersedia untuk episod yang ke-14? Tulis dalam komen, saya sedia Ustaz. Saya sedia Ustaz. Ke tak sedia tuan-tuan? Tulis, saya tak sedia Ustaz. Esok pagi saya nak pergi honeymoon. Tulis dalam komen, honeymoon ke mana tu? Okey. Jadi tuan-tuan, adakah tuan-tuan bersedia? Saya bersedia Ustaz. Saya bersedia Ustaz. Nak tengok tuan-tuan, adakah betul-betul bersemangat ni? Ke tak semangat? Jadi minta-minta semua bersemangatlah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya berharap semua dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lindungi kita semua dan keluarga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhi daripada segala wabak bencana, daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya akhiri, tuan-tuan tulis drop di komen. Saya baca insya-Allah. Muhammad Termizi Uthman, mim sabdu 2 harakat, benar. Abang Aman, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Nani Z menjaga huruf sad, mim bersabdu dengan 2 harakat, betul. Ita Marzuki, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Sama-sama, moga dengan cara ini kita istiqamah tuan-tuan. Nur Ramazin, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. Aman GTR, saya sedia Ustaz. Alhamdulillah. Muhammad Termizi Uthman, saya sedia Ustaz. Nur Maria Yusuf, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jaafar Mahadi, Abang Jaafar, syihat ke tu? Alhamdulillah, lama dah kita tak jumpa kan. Saya sedia Ustaz. Alhamdulillah. Syahid Muhammad Nur, insya-Allah jumpa pagi esok. Saya sedia. Alhamdulillah, moga kita semua istiqamah dalam jalan Al-Quran tuan-tuan. Amin amin ya rabbal alamin. Nani Z, saya sedia. Alhamdulillah. Su Abdullah, saya sedia Ustaz. Nur Ramazin, insya-Allah saya bersedia Ustaz. Amin. Syida Malik, Syida sihat ke? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Muhammad Termizi Uthman, esok surah apa Ustaz? Esok adalah surah Al-Quraisy. Surah Quraisy. Yang kita baca li'ila fi Quraisy. Itu surah Quraisy. Esok adalah episod yang ke-14 surah Quraisy, insya-Allah. Nita Marzuki, insya-Allah saya bersedia Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi itu sahaja daripada saya. Tuan-tuan, sebelum akhirkan live ini, di sebelah kanan tuan-tuan ada butang like dan butang love. Tekan banyak kali tuan-tuan. Tanda support saya, insya-Allah. Saya tengok macam ni semangat sikit tuan-tuan. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah moga dengan cara ini kita dan saya kita semua istiqamah untuk belajar Al-Quran dan istiqamah di jalan Al-Quran. Moga dengan cara ini kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan itu menjadi kunci untuk kita dan keluarga kita juga untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhi daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Jom sama-sama baca dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tadah tangan tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua dan keluarga kami daripada segala wabak bencana yang boleh memudaratkan kami. Ya Allah, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah lindungan-Mu, Ya Allah, di bawah penjagaan-Mu, Ya Allah, di bawah rahmat-Mu, Ya Allah. Dengan di bawah penjagaan-Mu, Ya Allah, tiada apa perkara yang boleh memudaratkan kami, Ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami. Ya Allah, lapangkanlah segala dada kami, Ya Allah, daripada kekusutan masalah. Jika ada di antara kami yang mempunyai masalah, Ya Allah, bantulah kami untuk selesaikannya, Ya Allah. Ya Allah, murahkanlah segala rezeki untuk kami, rezeki yang halal untuk kami dan keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah segala dada kami, Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, istiqamahkanlah kami di jalan Al-Quran-Mu, Ya Allah. Ya Allah, cintakanlah kami kepadamu, kuatkanlah cinta kami kepadamu, kuatkanlah cinta kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, tanpa perjuangan baginda maka Islam itu tidak akan sampai kepada kami, Ya Allah. Dengan asbab perjuangan baginda, Islam itu sampai kepada kami, Ya Allah. Dengan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berada dalam satu agama yang diredai oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tuan-tuan ikut sama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Quran wa habibil Quran ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa esok pagi. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.